warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Yang saya hormati seluruh kuasa penganjur pada IAS dan Al-Ahkam.net. Saudara sekalian, saya tak tahu berapa minit saya dapat. Berapa minit? Ada siapa boleh bagi jadual sampai slot pertama kedua? Saya dia Khalid sampai 10.40. slot pertama 1 dan 2. 1 dan 2. Baik, sebagaimana kita sedia maklum, pagi ini alhamdulillah kita dapat bersama dalam seminar atau mini seminar tentang sunan, kepentingan kitab Sunan 4. Dan saya mengucapkan bahagianlah kepada IAS yang memberikan tempat ini dan membuat promosi, dan juga Al-Ahkam.net di atas penganjuran yang bersama, dan juga saudara sekalian yang meluangkan masa untuk datang pada pagi ini. Pertamanya saya ingin menyebut kenapa kita menganjurkan program ini, ialah kerana kita nak sebahagian daripada perancangan Al-Ahkam.net ialah untuk mengetengahkan program-program ilmu yang membantu peminat ataupun penuntut ilmu ke arah mengenali apa yang patut dilakukan dan buku manakah yang patut didahulukan, dan juga mengetahui metodologi penulisan. Dan insya-Allah kita akan adakan lagi mini seminar sebegini kalau AS Sudia dalam bidang-bidang yang lain, seperti tafsir, bahasa Arab, fiqh dan sebagainya. Jadi pada kali ini kita memilih untuk mengetengahkan kepentingan 4 buku sunan, kerana pertamanya ialah kerana kita nak mengimbangkan, Al-Ahkam.net ingin mengimbangkan antara teori dan juga perbincangan yang dalam kita katakan perbincangan yang umum, dan kita nak imbangkan dengan pengambilan ilmu yang lebih jelas. Bila kita bercakap tentang hadis, kadang-kadang peminat ilmu hadis dia bercakap, dia berada di tempat yang mana sebelum dan selepasnya dia terlepas. Jadi dia berada di tengah-tengah. Jadi dulu kita buat seminar tentang hadis 40, sebab kita nak ketengahkan bahawa seorang penuntut ilmu mesti bermula daripada hadis 40. Jadi sebelum dia baca hadis yang beribu-ribu, 40 hadis, dia kena baca 40 dululah, kan? Kemudian kita alhamdulillah pada masa itu, saya rasa mungkin ada yang hadir pada hari itu. Dan kali ini kita buat kepentingan sunan kerana beberapa sebab. Pertamanya ialah kerana kitab sunan ini merupakan kitab hadis yang penting di sisi ulama hadis zaman berzaman. Dan cumanya ialah sebahagian daripada peminat ilmu hadis mungkin belum kenal dengan lebih dekat, ataupun yang lebih malang lagi, ada yang memandang rendah, salah faham menyebabkan dia memandang rendah kepada kitab-kitab sunan. Dan juga yang paling ketara ialah tidak tahu bagaimana berinteraksi lah bagi penuntut ilmu, bagaimana nak menggunakan kitab sunan ini. Jadi dan pada program yang singkat ini kita cuma nak berikan asas dan gambaran, dan kita harap insya-Allah akan datang mungkin kita akan dapat feedback dan kita akan lengkapkan mana yang belum lengkap. Jadi kita ada 3 orang pembentang, sepatutnya ada 4, tapi seorang terpaksa ada kerja yang tak dapat dielakkan, dan kita akan bentangkan tentang 4 kitab sunan ini. Dan kita akan bentang tentang Abu Daud. Macam yang pertama ialah Abu Daud, yang kemudian insya-Allah Ustaz Umar Syauqi akan bentangkan Ibnu Majah, dan selepas rehat sekejap kita akan bentangkan Tirmizi.
dan juga An-Nasa'i oleh Ustaz An-Nuruddin. Jadi pertamanya adalah tentang Sunan Abu Daud. So, kita akan berikan secara ringkas, dan insya-Allah soalan ataupun apa saja yang ingin ditimbulkan kita akhirkan ke sesi soal jawab nanti. Baik. Tentang Sunan Abi Daud, pertama kita melihat kepada siapakah Abu Daud. Imam Abu Daud ialah salah seorang imam hadis yang terkenal, dan beliau merupakan di antara yang kita katakan sebagai tokoh hadis yang terkemuka di zaman beliau. Dan saya memilih Sunan Abu Daud permulaannya bukan kerana apa, kerana kebiasaannya orang akan menyebut Sunan Abi Daud terlebih dahululah. Dan nanti insya-Allah Ustaz Syauqi akan sebutkan kenapa Ibnu Majah ni ada khilaf. Kan 4 kitab Sunan ini ataupun 6 buku yang utama tu, Bukhari, Muslim dan 4 Sunan ini, ada ulama yang tak masukkan Ibnu Majah, kan? Dia masukkan yang lain. Ada yang masukkan Ad-Darimi, ada yang masukkan Muwatta. Jadi itu akan dibincangkan nanti. Tapi bila sebut kitab Sunan ni, dia merujuk kepada 4 kitab yang utama, dan kebiasaannya Abu Daud akan didahulukan lah. Kebiasaannya itu tak adalah sebab tertentu. Dan yang paling penting kita perlu faham ialah setiap kitab Sunannya ada kelebihan yang sendiri. Dan saya selalu sebut, dan saya tulis bahawa kalau kita tak kenali sebenar-benarnya imam itu, kita tak akan dapat hargai penulisan dia. Kenal di sini bukan maksud tahu maklumat, fakta, tapi kenal bagaimana kedudukan dia sebagai imam. Bila sebut imam ini, di sisi ulama hadis, imam ataupun al-hafiz ataupun imam ini merujuk kepada orang yang dia kata yang betulnya lebih banyak daripada yang salah. Itu satu konsep asas. Rawi, riwayat hadis yang siqah, yang hafiz, yang imam, ialah yang betul itu, maksudnya yang diriwayatkan itu betul, yang dilakukan itu betul, lebih banyak daripada kesilapan yang dilakukan. Kalau yang banyak silap dan sikit betul tu kita. Jadi imam ni bukan calang-calang. Dan yang katakan imam ni bukan dia yang letakkan, tapi disepakati oleh ulama sezaman dan selepas beliau. So Imam Abu Daud adalah di antara imam yang disebutkan sebagai imam. Baik. Dia lahir lebih kurang 202 Hijrah dan meninggal 275 Hijrah. So umur dia lebih kurang 70 tahun, 73 tahun. Dan di tempat yang kita panggil Sijistan. Sijistan ni sekarang ni dia terletak di sebahagiannya di Iran, sebahagiannya lagi di Turkmenistan, dan juga sebahagian lagi di Afghanistan. So tempat-tempat Tantan ni ialah tempat imam-imam ni. Walaupun begitu, asal dia ialah asal keturunan kabilah Arab, macam imam-imam lain juga. Walaupun mereka duduk di iklim ataupun di kawasan kita panggil yang asalnya bukan Arab, tapi bila Islam masuk membawa bahasa Arab, tapi asal keturunannya keturunan Arab, seperti Imam Abu Daud, Imam Muslim dan imam-imam yang lain. Dan seperti biasa memulakan pengajian hadis daripada awal. Dan adat imam ataupun muhaddis pada zaman tersebut ialah mereka akan mula menulis hadis daripada tempatnya dulu. Bermakna zaman tu kita kata tak ada jalan untuk dapat hadis kecuali boleh saya simpulkan dengan 2 cara lah mungkin. Iaitu pertama ialah mencari hadis itu sendiri, berguru, menulis. Dan berguru tak semestinya ramai. Kadang-kadang dia terpaksa jumpa seorang demi seorang, 2-3 orang, dan kadang dia terpaksa merantau cari guru tu. Dia tulis hadis dengan tangan dia. Dan satu lagi cara ialah dia ambil hadis yang telah ditulis. Dia ambil hadis yang telah ditulis, dia salin daripada orang lain naskah tu, dan dia pergi balik untuk dapatkan kebenaran untuk menyampaikan. So zaman tu tak ada download tak ada. Dia tak ada beli di kedai, dia tak ada beli di kedai ada. Dan beli maksudnya bayar orang menyalin. Bayar orang yang menyalin. Ataupun satu lagi ialah yang budak-budak jahat buat ni di zaman tu, ialah dia curi naskah tu. Dia curi naskah. Itu ada juga berlaku. Dia pencuri hadis. Dia istilah memang ada lah istilah hadis, dia pencuri sanad. Maksud dia curi hadis. Okey. Dan bila dilihat daripada cara Abu Daud belajar ni sama macam imam yang lain, iaitu dia mulakan dengan kampung halaman dia,
setiap guru ataupun setiap muhaddis yang ada hadis, sama ada 10 ke, ada 20 ke, ada 2, 3, dia akan pergi dan salin. Dia akan catatkan. Kemudian lepas habis, maksudnya setelah selesai tempoh itu, barulah seorang muhaddis tu akan pergi merantau keluar daripada tempat dia. So itu style pengajar hadis. Sebab tu imam-imam hadis kata, kalau seorang muhaddis tak merantau, dia tak macam tak kukuh ilmu hadis dia. Dia terpaksa merantau. Sebab bandar-bandar utama hadis pada zaman tu ialah di sekitar tu, dan termasuklah di Iraq, Baghdad, Kufah, Basrah, dan termasuk juga Hijaz, Mekah, Madinah semua, termasuk juga Syam, Dimashq, Syria semua ni. So dia terpaksa merantau. Dan kalau seseorang pernah melihat ada satu buku, dia tulis Atlas Sunnah Nabawiyah, Atlas Hadis Nabawiyah, Atlas dia buat dalam bahasa Arab. Dia letakkan peta, dan di awal tu letakkan peta di mana imam-imam ni merantau. Dan memang di semenanjung Arab tu, dan di atas dan di tepi semua tu, itu adalah dan kita pernah kira berapa ribu kilometer tu. Jadi banyak ribu lah kilometer kan. Jadi dia merantau. Jadi mula di tempat sendiri, kemudian merantau ke Mesir, Basrah, Kufah semua. Dan dia di antara Abu Dawud di antara imam yang paling banyak merantau lah. Sebab ada setengah imam hadis ni dia tak masuk beberapa tempat, sama ada tak sempat. Sebab zaman tu dia memang bergantung kepada kemampuan. Dia tak ada wang, tak ada bekalan, dia tak akan pergi kan. Jadi ada setengah imam dia tak masuk Baghdad contohnya, dia tak masuk Mesir. Tapi Abu Dawud alhamdulillah, kita nampak dia di antara yang kuat ataupun yang memang hebat merantau di tempat-tempat bandar-bandar hadis yang utama, terutama Mesir, Basrah, Kufah dan sebagainya. Dan di antara guru-gurunya yang terkenal ialah Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu imam mazhab Hanbali dan juga imam hadis. Yahya bin Ma'in juga untuk ulama hadis yang besar yang terkenal ni, semua geng-geng sezaman dengan Imam Ahmad. Dan juga Imam Ishaq bin Rahuyah ataupun orang kata Rahawai. So ini adalah di antara imam-imam guru-guru dia. Dan memang Imam Ahmad ni di antara guru dia yang memang rapat dengan dia lah. Dan kita tahu bahawa dia ada buku-buku, ataupun Imam Abu Dawud ada menulis buku tentang soalannya terhadap Imam Ahmad. Dan dia ada dua bentuk soalan. Di zaman tu dia ada dua bentuk soalan. Satu soalan yang dipanggil soalat. Soalat ialah soalan-soalan tentang hadis. So dia akan tanya Imam Ahmad lah. Kalau Abu Dawud, murid dia akan tanya dia pula. So dia akan berlaku soalat, iaitu soalan-soalan berkaitan hadis. Riwayat ni macam mana, hadis ni macam mana. Dan ada juga soalan yang dipanggil masail, iaitu soalan fiqh. So dia juga ada buku, dia juga catatkan apa yang dia tanya kepada Imam Ahmad. So tak heranlah imam-imam ni membentuk syakhsiah Abu Dawud. Dan murid-murid yang terkenal juga di antara mereka yang pernah menuntut ilmu dengan dia adalah seperti Imam At-Tirmizi. Abu Dawud ni dia berbincang, so dia anggap sebagai memberikan ilmu. An-Nasa'i dan lain-lain lagi. Tapi kalau kita lihat di situ, murid dia yang mengambil ilmu daripada dia adalah orang yang terkenal. Ramai lagi sebenarnya, tapi ini yang terkenal. Dan kalau kita lihat pula kitab Sunan, Sunan Abu Dawud ini, dia mempunyai murid-murid yang khusus yang ambil buku Sunan ni daripada dia. So ini kita panggil periwayat kitab. Jadi makna kalau Imam Abu Dawud tulis buku, siapa yang melazimi dia ramai, tapi siapa yang melazimi dia, mengambil hadis tu, buku tu daripada dia dan menyampaikan kepada orang lain, so ini ada beberapa orang yang terkenal. Saya sebutkan sekadar nak menyebutkan nama lah, iaitu riwayat Ibnul A'rabi, Ibnul Abd, Ibnu Dasah, Abu Isa Ar-Ramli dan Abu Ali Al-Lu'lu'i. Maksudnya bagaimana? Maksud dia begini. Maksud dia sekarang ni kita ada kitab Sunan Abi Dawud yang dicetak sekarang ni dalam bahasa Arab, diterjemah dalam bahasa lain. Kitab ni sampai kepada kita, sampai kepada maksudnya kepada zaman pencetakan ni melalui mereka. Jadi itu yang kita panggil rantaian periwayat yang membawa buku tu kepada kita. Dan setiap buku hadis memang ada rantaian periwayat yang menyampaikan kita daripada kita sampai kepada penulis. Ini yang kita panggil sanad. Sanad buku. Dia berbeza dengan sanad hadis. Sanad hadis adalah sanad asal. Yang kita boleh panggil sanad hadis, sanad asal. Contohnya bila contohlah kalau kita duduk zaman Umar kata qala Rasulullah, tu sanad lah tu. Kan? Sanad yang paling pendek lah. Kan? Kalau zaman lepas tu pula yang ambil daripada Umar, dia akan kata Umar berkata, Nabi berkata, sanad makin panjang. So itu sanad hadis peringkat awal yang kita panggil keutamaannya ialah dicari oleh imam-imam ni lah, dikurun ke
2 dan 3 Hijrah. Tapi sanad buku juga penting. Sebab tu sanad buku ni diberikan penekanan oleh ulama. Sebab tu kita kata sebelum kurun kelima Hijrah, penekanan adalah kepada sanad hadis lebih. Tapi lepas kurun kelima Hijrah, penekanan kepada sanad buku tu sendiri. Sebab tu bila siapa-siapa saja yang ambil mana-mana buku, dia ada dalam koleksi dia ialah dari siapa dia dapat buku ni sampai kepada penulis. Itu yang kita panggil sanad. Sebab tu di Malaysia pun, kalau saudara-saudari mungkin sedar ataupun tak sedar, ada dia panggil pemburu sanad. Dia panggil sanad hunters. Maksudnya ialah penting juga, sebab kita kadang-kadang kita macam sebahagian penuntut ilmu hadis dia anggap macam remeh benda ni. Dia kata nak buat apa nak buru sanad kitab ni, sebab kitab tu dah dicetak, dah pun disahkan manuskrip tu daripada Abu Daud contohnya. Buat apa kita nak cek lagi tak? Kita perlukan sambungan tu. Sebab mana kita tahu satu masa nanti berlaku pertikaian, so kita ada pengesahan daripada guru mana kita ambil sampai kepada penulis. Jadi kebiasaannya penuntut ilmu hadis ni zaman moden ni dia melampau daripada dua segi. Ada yang terlalu memburu sanad sampai tak baca hadis. Dia buru sanad kitab ni, dia ada sanad di rumah dia, laminate semua, dia buat buku semua, dia simpan. Dia tak baca hadis dan dia tak sebarkan ilmu. Itu satu. Ini memang ramai agak di Malaysia sebenarnya. Yang kedua ialah orang yang tumpu pada hadis tapi tak ada langsung sanad, tak ada langsung pengesahan, tak ada langsung benda-benda yang dipanggil sanad tabarruk untuk memberkati, dan bukan sekadar memberkati tapi untuk mengesahkan. Jadi kalau sama-sama sahabat yang ada benda tu, elok sangatlah kita sampaikan kepada orang lain, kita sebarkan. Maksud kalau kita ada lah kan, kita cuba sampaikan kepada orang lain, kita ketengahkan kepentingan dia dengan syarat jangan dia melampaui jadi satu keutamaan sampai tinggal benda lain kan. Sebab tu insya-Allah bulan Ramadan ni saya beritahu secara peribadi lah, ada ustaz-ustaz kita dekat Penang yang mengatakan ada ulama yang akan datang daripada ulama kita lah yang menetap di Mekah akan datang ke Penang, duduk di madrasah dia. Dia akan memberikan pengijazahan sanad hadis dan fiqh dan apa. So insya-Allah kita akan menjadi pemburu sanad lah pada bulan Ramadan kan. Kita akan pergi ke Penang cari kan. Bukan untuk kita kata kebanggaan kan, tapi untuk pengesahan dan maklumat tu disimpan. Sebab mereka ni kalau dia dah meninggal, susah nak cari guru dia pula kan. So dia memang dah rutin dia untuk berikan sanad kan. Sebab tu kita ambil dengan apa jua cara sekalipun kan. Dan di alakam.net pun alhamdulillah saya dan sahabat-sahabat kita adalah sikit-sikit sanad tu kan. Adalah sikit-sikit. Kalau siapa nak tu boleh lah bawa pulut kuning kan. Ya. Kita cuba sebarkan lah, bukan ada hak siapa-siapa, tapi yang paling penting ialah untuk ilmu tu tahu apa tujuan kita simpan benda ni. Nanti Ustaz Nuruddin akan datang nanti, dia akan ceritakan dengan lebih terperinci dan dia pun ada maklumat yang lebih banyak tentang sanad ni, kepentingan dia. Jadi dan yang dicetak sekarang ni ialah kebanyakan riwayat daripada Al-Lu'lu'i. Riwayat Lu'lu'i dan riwayat Ibnu Dasar atau Ibnu Abd. Jadi sekarang ni kita tahu bahawa yang dicetak sekarang di Abu Daud tu, yang mencetaknya, yang mengkajinya, balik kembali kepada manuskrip ataupun kita dalam masyarakat makhtutat, manuskrip, naskah yang diambil daripada murid-murid yang sebegini. Dan yang paling penting sekarang ni, yang untuk maklumat yang saya beritahu, tak kira lah maklumat ni mungkin susah nak dipahami ke apa, saya nak beritahu juga, iaitu naskah-naskah Abu Daud ni, naskah yang berbeza mengikut muridnya ni, memang terdapat banyak perbezaan kadang-kadang. Sebagai contoh, Ibn al-Arabi dan Ibn al-Abd, walaupun dua orang ni ambil sama-sama belajar dengan Abu Daud, tapi ada yang pertama terlepas, yang kedua dapat. Okey, contohnya begini. Contohnya, katalah saya dan 3-4 orang ni kita pergi belajar dengan seorang guru. Abu Daud ni dan imam-imam yang awal, bila dia siap kitab sunan dia ataupun hampir siap, dia akan bacakan dan murid yang datang ramai ni akan salin hadis demi hadis. Ini dia panggil proses imla. Maksudnya dia akan baca naskah dia dan muridnya akan catat dan akan betulkan selepas tu kalau salah. Jadi ini proses dia nak menyampaikan buku tu. Okey. Dan ramai yang datang tu, biasalah kadang-kadang ada yang sempat datang setiap majlis sebab dia tak dapat siapkan sehari dua.
mungkin berbulan, mungkin bertahun. Jadi ada murid-murid dia yang tak dapat hadir pada hari tertentu, pada bulan tertentu, dia terlepas. Maka salinan yang ada pada dia tak lengkap. Yang seorang lagi pula mungkin berbeza hari pula, tak lengkap, dia lengkap dan melengkapi. Jadi murid-murid Abu Dawud ni ada yang berjaya dengar Abu Dawud sampaikan buku sunan ini sekali, ada yang lebih pada sekali, ada yang berkali-kali. Okey, dan ada yang dengar awal ketika sunan belum siap, dan ada yang dengar hujung hayat Abu Dawud ketika sunan telah pun siap. Jadi perbezaan inilah yang menyebabkan berbezanya naskah, manuskrip ataupun makhtutat setiap murid tersebut. Inilah yang menjadi masalah untuk dikaji oleh yang kita panggil muhaqqiq, orang yang menyemak, mengkaji balik teks asal. Sebab tu ramai yang heran mungkin kalau dia baca beberapa buku yang nama buku sama, penulis sama, cetakan lain, ada beza muka surat, ada beza tajuk, ada beza nombor hadis. Perbezaan ini disebabkan manuskrip yang digunakan. Dan kebiasaannya buku-buku yang sebegini dia akan beritahu di awal apa manuskrip yang diguna, dekat mana dia ambil. Dia akan cerita wasful makhtutat, maksudnya wasful nusakh, maksud dia akan ceritakan sifat-sifat dari mana dia ambil. Ada yang rajin, dia pergi terus ambil daripada sumber asal. Mungkin manuskrip tu ada di Perancis ke, ada di Turki ke, ada di England, dia pergi sendiri. Ada yang malas sikit, dia kopi daripada naskah yang lain yang berada di universiti-universiti di negara Islam. Dan ada yang lebih teruk lagi, dia kopi ciplak terus daripada buku orang lain. So di negara Arab ni banyak benda berlaku macam tu. Dan kita yang beli buku ni, kalau bagi penuntut-penuntut ilmu Islam, ilmu-ilmu syariah ataupun Quran dan hadis, kena kenali cetakan buku, kena baca dan kena kenal siapa yang menguruskan soal penyemakan manuskrip. Jangan orang kata apa, pakai beli je. Sebab kadang-kadang buku yang sama ada cetakan yang bagus dan ada cetakan yang kita panggil radi, teruk. Ada yang salah banyak, ada yang salah terus, sampai ke tahap tajuk buku pun salah, sampai ke tahap tercampur aduk di antara kata-kata penulis dan kata-kata orang yang menghuraikan. Jadi kita kena hati-hati tentang tu. Jadi, dan satu lagi, Abu Dawud ketika menyampaikan, ni kita akan cerita lepas ni sikit, ketika dia sampaikan hadis tu, dia ada beri komen, ulasan. Semasa dia baca hadis, dia baca sanad, dia baca hadis, dan dia akan beri ulasan kadang-kadang. So ada ketikanya bila dia baca kali kedua atau kali ketiga buku tu, dia tak bagi ulasan lah. So orang yang berjaya ialah orang yang dapat ulasan-ulasan tadi. Sebab tu ada perbezaan. Ini akan mempengaruhi kajian penulis, pembaca atau penuntut ilmu hadis. Baru dia tahu bagaimana dia nak dapatkan. Sebab tu dia kena ada satu yang panggil al-jam'u wal muqaranah, kena kumpul dan kena buat perbandingan. Ini memang wajib dalam ilmu-ilmu Islam, terutama ilmu hadis. Dia mesti buat perbandingan. Dia tak boleh baca satu buku dan stop, dah. Dia kena buat perbandingan. Dan perbandingan ni telah pun berlaku sejak dulu lagi, sejak zaman Imam Nawawi lagi. Kadang-kadang mereka temui naskah yang berbeza dengan perbezaan, dan mereka dia buat perbandingan mana yang lebih tepat. So ini benda ni kena berhati-hati. Baik, kita pergi kepada buku sunan yang lebih khusus. Buku sunan ni nama dia As-Sunan, As-Sunan. Dan kita gelar dengan Sunan Abi Dawud. Okey, Sunan Abi Dawud, Sunan Abu Dawud, ini gelaran pada nama. Dan buku ini menurut apa yang saya temui, lebih dia mula ditulis ketika umurnya 20-an dan siap lebih kurang 30-an umur dia. So inilah style ulama dulu. Dia buat buku belas tahun, 10 ke atas. Contoh macam Al-Bukhari, kita dah tahu dia buat buku 16 tahun, Sahih Bukhari. Muslim dia buat 15. Tirmizi pun lebih kurang tu. Ini Abu Dawud lebih kurang tu juga. Kerana apa? Kerana adat dia ialah dia menulis buku tu, dan dia perlu sentiasa lihat dan ubah, dan lihat dan ubah. Okey? Dan dia nak sampai ke tahap apa yang dia hasratkan tu tercapai. Objektif dia letakkan di awal tu tercapai. Dia nak kumpulkan hadis-hadis tentang hukum. Ini kita akan tengok lepas ni. Tapi yang penting sekarang ni, bukanlah kita nak suruh siapa tu dia buku nak tulis 10 tahun kan. Tapi kalau boleh tu tempoh yang kita rasa puas hati, kita dah pun lihat kan. Walaupun ada berlaku kesilapan dan sebagainya, itu manusia lah. Tapi jangan kita buat cepat sangat apa benda pun.
terutama tentang bidang agama. Sebab tu kadang-kadang ada orang nak mengungut alahkan Nek tak jawab soalan lama. Saya lah tu kan. Memang saya sengaja tak mau jawab pun kan? Kadang-kadang sebab kadang-kadang kita perlukan masa untuk dapat maklumat, dan kadang-kadang kita tak dapat pun maklumat tu. Jadi adakah kita nak istilah dia melihatkan kepada orang kita tahu, sedangkan kita tak tahu kan. Jadi saya minta maaf lah siapa yang pernah hantar soalan tapi tak ada jawab. Ada yang merajuk pada saya tak mau jawab lah, saya nak hantar tempat lain. Kita berkata silakan lah, tak ada masalah kan. Okey. Dan Imam Ahmad pernah memberikan pandangan kepada buku ni. Jadi makna sekarang ni Abu Daud telah pun siap buku tu dan Imam Ahmad masih hidup. Imam Ahmad meninggal 241. Okey, 241. So kita kata lebih kurang umur Abu Daud ketika tu dia 202 241. Lebih kurang berapa umur dia 30 lebih lah, kat 40. Jadi Imam Ahmad pula dia meninggal 241. 2-3 tahun sebelum dia meninggal dia dah tak jumpa siapa-siapa. Dia menyendiri dan dia sakit dan dia menyendiri. Dia hujung hayat dia tak jumpa siapa-siapa lah. Tu style dia. So Abu Daud ni kalau dia pernah, maksudnya ulama bincang, kalau dia pernah tunjuk buku ni kepada Imam Ahmad dan Imam Ahmad beri komen, mana sebelum Imam Ahmad menyendiri lah. So sebab tu kita kata dia siap menulis tu lebih kurang umur dia 30-an lah. Dan Imam Ahmad bukan setakat melihat buku tu tapi memuji, jawadahu, mengatakan ia satu kitab yang amat baik. Ini yang saya nak ketengahkan. Kadang-kadang kita ni sebab kita tak faham kehebatan buku tu, kita tak boleh puji, kita tak reti nak puji dan kita kutuk pula. Sedangkan Imam Ahmad dia kenal, ini murid dia Abu Daud, ini buku dia, aku tengok dia pun melihat dalam di atas kapasiti dia sebagai seorang imam, dia melihat buku dia, kata ini buku yang baik. Dengan kata-kata ni pun dah cukup untuk kita hormati buku ni dan kita belajar macam mana nak memahami buku ni. Dan Abu Daud mengatakan bahawa dia memilih hadis-hadisnya daripada satu koleksi lebih kurang 500,000 hadis. Itu makna asal dia, bahan mentah dia lah, asal dia. Sebab macam Bukhari juga 600,000, macam Imam Ahmad daripada 1.5 juta riwayat yang dia hafal dan dia simpan. Okey. Dia ambil daripada 500,000 ni, Abu Daud kata, yang ditulis bi khatti yadi, dengan tulisan tanganku. Tulis 500,000 hadis berserta sanad dengan tangan dia. Kita nak type pun boleh cram tangan. Nak type dalam komputer boleh cram tangan. Kan? Tambah tak hafal keyboard Arab lah. Jadi kalau kita nak buat 500,000 hadis, saya rasa tak tahu kita boleh buat. Kita try lah tengok kan. Kita try tengok buat satu group assignment ke, type balik 500,000 hadis. Kita bahagi tengok berapa masa kita ambil semua. Abu Daud dengan tulisan tangan dia. Sebab tu dia merantau. Bayangkanlah dia merantau, bukan sekat dia merantau lenggang kangkung, dia kena bawa segala peralatan dia, segala apa. Sebab tu ada imam-imam yang terpaksa beli alat-alat tu. Time tu juga dah habis, dah rosak, dah apa, dia terpaksa sibuk. Dan pen pada zaman tu dia kena siapkan, dia kena buat. Dia bukan pen beli-beli ready made boleh guna terus. Jadi ini payah ni. Bila kita baca kisah dia, kita jadi orang dah ada lemah perut. Jadi macam dia naik semangat pelik kan. Lepas tu tidur tu. Tu. Antara cara nak bagi tidur ialah baca kisah imam ni. Dan dia kata ada lagi hadis lain yang dia tak tulis dengan tangan dia. Maksudnya dia beli naskah tu ataupun orang tuliskan untuk dia. Mana sekarang ni koleksi hadis yang dia jadikan asas untuk buat Sunan Abi Daud lebih daripada 500,000. Sebab 500,000 tu ialah dia tulis. Dan di sini timbul persoalan yang mungkin saudara dah pun tahu, saya nak sebut pada yang belum tahu. Apa maksud 500,000 hadis? 500,000 riwayat. Maksudnya ialah segala hadis, segala kata-kata sahabat, segala kata-kata tabi'in, segala riwayat yang pelbagai. Kadang-kadang satu hadis ada banyak sanad, sebab itulah dia banyak. Okey. Bukan masuk 500,000 hadis yang berasingan, tak. Pengulangan tetap berlaku. Tapi yang menarik perhatian kita ialah bagaimana seorang imam nak melayakkan dirinya untuk digelar imam dan menulis sebuah buku yang dia susun, dia mesti ada bahan yang banyak. Sebab tu Imam Ahmad dia menghafal dan menyimpan 1.5 juta riwayat, dan dalam Musnad Ahmad dia masukkan hanya lebih kurang 30,000 saja dalam Musnad. Imam Al-Bukhari dia ada 600,000 bahan asal,
tinggal dalam Bukhari bila dia buat semua, dia check balik, dia ubah susun, tinggal 7,000 je. Mana sekarang ni, kalau kita, saya nak fokuskan, kalau kita nak kenal kehebatan imam-imam ni, kita lihat buku dia, dan dalam fikiran kita juga kita kena faham, ada lagi maklumat yang dia tak masukkan. Dan persoalannya di mana maklumat tu. Sebab tu kita tak boleh sampai ke tahap imam-imam ni. Tak boleh sampai. Sebab kalau kita hafal semua Bukhari 7,000 hadis tu, 7,000 riwayat tu, ada lagi 500,000 lebih yang dia ada pada waktu tu, yang kita pun tak tahu dekat mana dia simpan. Tapi maksudnya riwayat tu ada dalam banyak buku lain. Tapi ilmu persediaan yang dia ada untuk melayakkan dia buat benda tu ialah dia mesti ada bahan yang banyak, baru dia boleh tengok dan dia boleh tu yang pelik tu, macam mana dia susun file tak? Macam mana dia buat. Kita pun tak tahu. Imam Ahmad contoh dia tulis hadis tu, dia ada cara tulis. Nanti insya-Allah Ustaz Nuruddin dia ada banyak kisah-kisah macam ni. Dia suruh dia cerita. Dia tulis tu, cara dia tulis tu kadang tulis ringkas. Dan anak dia check dengan dia, dia boleh hafal, dia boleh ingat. Maksud dia tak tulis semua, kadang-kadang dia tulis macam, dan dia adalah tanda bulat semua dia adalah. Tapi pelik ni ialah dia boleh simpan maklumat tu, kan. Jadi Imam Abu Daud ambil benda ni, dan dia ambil, kalau ikutkan jumlah yang dia sendiri sebut, dia kata dalam buku dia lebih kurang 4,800 hadis yang dia ambil, 4,800. Tapi kalau tuan-tuan perempuan saudari cek Sunan Abu Daud yang dicetak tu, yang asal tu dia ada 5,000 lebih. Kan, itu mungkin silap, bukan silap dari segi nombor, dari segi campur nuskah, manuskrip campur dan sebagainya. Kalau ikut Abu Daud dia kata 4,800. Baik. Dan Abu Daud menumpukan kepada hadis-hadis yang dipanggil hadis ahkam, hadis hukum, hadis tentang fiqh. Inilah yang dimaksudkan oleh ulama pada zaman itu dengan sunan. Sunan merujuk terus kepada hadis-hadis hukum dan merujuk terus kepada hadis-hadis yang marfu', maksudnya yang datang daripada Nabi terus. Okey. Cuma persoalannya, ada orang kata, kenapa dalam sunan ini ada juga hadis yang tak berkaitan dengan hukum hakam? So ini biasa. Ulama dulu bila dia sebut dia nak buat satu buku, dia ada sampingan tu, ada juga bahan sampingan. Tujuan utama dia ialah memang hadis-hadis hukum. Dan dia sendiri sebut, dia kata dia tak ambil hadis-hadis lain, dia nak ambil hadis hukum, fokus disebut. Tapi masih lagi diselitkan. So ini biasa. Ini biasa Sebab tu dalam Sahih Bukhari pun saya nak suka ulang banyak kali. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari nak kumpulkan hadis sahih, tetapi di samping tu dia dah selitkan hadis yang dhaif, yang dia kata dhaif. Dia selitkan banyak-banyak benda lain macam footnote untuk menghuraikan, meneguhkan dan sebagainya. Baik. Dan Abu Daud dalam mungkin saya lupa nak sebut bahawa Abu Daud ada tulis satu buku yang menghuraikan bagaimana dia menyusun sunan. Dia tulis benda tu dicetak di atas nama Risalah Abi Daud li Ahli Makkah. Surat Abu Daud kepada ulama Makkah. Orang Makkah hantar dia surat, tanya dia, macam mana kau buat kitab sunan? Ceritakan sikit macam mana sunan ni. So alhamdulillah kalau orang tahu, alhamdulillah rezeki kita dapat Abu Daud cerita balik macam mana dia buat dan susun. Sebab tu kitab dia kecil je. Kalau siapa yang boleh bahasa Arab, boleh dapatkan kitab tu, Risalah Abi Daud li Ahli Makkah. Dia ceritakan daripada awal bagaimana dia susun, apa dia buat, apa hasrat dia, apa tujuannya. So itu penting. So dianggap seolah-olah seperti muqaddimah buku. Okey. Kalau Bukhari tak ada, Imam Bukhari tak cerita, tak ada muqaddimah, dia tak cerita. Imam Muslim ada, panjang muqaddimah dia di awal. Penting kita tahu yang dia buat. Abu Dawud ada Risalah ila Ahli Makkah, ada surat dia. Tirmizi ada di hujung sekali buku dia disebut tentang bagaimana dia buat buku tu. Dan Nasa'i rasa tak ada. Jadi sekarang ni kita bersyukur kerana kita dapat sampai kepada kita surat tu. Dan dalam surat itulah ulama-ulama dalam buku itulah ulama-ulama keluarkan apa yang kita boleh faham daripada penyusunan Abu Dawud. So yang penting dia kata di sini, saya ringkaskan, hajat di hati tu ada satu hari nanti, hajat hati saya, kita nak buat program dekat sini, kita nak baca satu persatu buku Abu Dawud tu. Kan? Saya rasa sekejap je kita baca, mungkin 2 kali jumpa kita boleh habis. Kita tahu sendiri ayat-ayat dia. Ini saya ringkaskan. Dia kata, pertama dia kata, buku sunan aku ini amat penting. Di samping Al-Quranul Karim, buku ni amat penting kepada seorang penuntut ilmu hadis. Seolah-olah cukup kalau kita ada Quran dan kita ada sunan Abu Dawud, kita dah cukup lah. So itu satu orang kata apa, keyakinan seorang imam. Dan dia kata, bersama dengan sunan ini, elok dilengkapkan dengan fiqh daripada sahabat.
Sebenarnya kita faham bahawa dia nak Al-Quran, dia buat sunnah untuk hadis-hadis, dan dia nak digabungkan dengan pemahaman sahabat. So dia kata siapa yang kumpulkan benda ni, dia dah memang dapat ilmu yang banyak. Okey. Dan yang paling penting sekarang ni, dia juga membuat satu dakwaan, satu kenyataan dalam buku tu. Dia kata sunan ini mengumpulkan semua hadis hukum. Dia cubaan. Dan dia bukan tak cubaan, dia memang dia kumpulkan semua. So bagi orang yang tak faham, dia kata apa pula semua? Sebab ada hadis hukum dalam kitab lain, tak ada dalam Abu Daud. Takkanlah hadis hukum ada 4,000, 5,000 je. Contoh kan. Dan bila kita baca lagi, kita lagi jadi lagi pening. Dia kata ada hadis yang aku sengaja tak masukkan, aku masuk sikit-sikit. Tadi dia kata dia kumpul semua. Ya, lepas tu dia kata pula setengah-setengah bab fiqh aku masukkan hadis yang utama, ada hadis lain yang aku tak masukkan. So ini yang kata-kata jangan kalut kan. Jangan gopoh. Apa yang dia cakap tu ada penafsiran, ada maksud dia. Apa maksud dia? Para ulama mengkaji balik dan melihat bahawa Abu Daud sebenarnya maksud dia dikumpulkan semua hadis hukum ialah dikumpulkan hadis yang dipanggil usul. Hadis yang utama dalam setiap hukum. Hadis utama. Hadis yang sahih yang utama. Maksudnya ada lagi hadis lain, tapi cukup dengan hadis-hadis ini pun dah cukup dah untuk seorang ahli fiqh, untuk seorang ulama mengeluarkan hukum. Dan hadis-hadis lain tu dia tak payah sebut pun tak apa, telah pun diketahui. So dia nak kumpulkan hadis yang utama, usul. Usul ni dalam ilmu istilah hadis ni, usul sama ada naskah asal ataupun hadis yang utama dalam setiap bab. Maksud dalam contoh kita ambil mana-mana bab fiqh, bab solat, bab apa, dia ada hadis usul. Dan hadis sampingan tu tak apa, datang lepas tu. Bermaksud sekarang ni Abu Daud nak kumpulkan hadis yang usul. Sebab tu buku dia menurut sebagian ulama kata cukup untuk seorang mujtahid. Buku Abu Daud pun dah cukup untuk seorang mujtahid mengeluarkan ijtihad fiqh. Abu Daud telah pun menyiapkan buku ni khas untuk kita, dia kata. Okey, bukan kita lah mujtahid. Bahaya. Jangan jadi mujtahid segera. Okey. Baik. Dan disebutkan banyak bahawa dia nak ringkaskan buku ni. Disebutkan bahawa hadis-hadis ni aku sebutkan, dan ada lagi hadis lain yang aku tak sebutkan. Cukup hadis ni untuk aku sebutkan. Maksud sekarang dia dah tahu dah benda ni. Dan cara dia sebut benda tu ialah nak mengatakan bahawa inilah hadis-hadis utama dalam setiap bab fiqh. Okey. Betul-betul kita kena faham, dia tulis buku ni untuk zaman dia kan. Kita bukan zaman dia. Kadang-kadang kita kena faham benda tu. Dia tulis buku ni hebat sebab orang murid dia pun hebat, lebih kurang dia juga. Sebab tu dia buat lebih kurang tu, dia buat mudah. Kita rasa macam payah kan. Ataupun kita rasa macam buku ni terlalu ringkas sampai kita tak dapat nak guna kan. Dan dia juga antara style dia menyusun hadis ni, saya akan sebutkan cara-cara dia buat buku ni dengan secara ringkas. Dia tidak akan ulang hadis yang sama kecuali ada benda baru dia kena sebut, baru dia terpaksa sebut, baru dia sebut. Maksudnya sekarang ni dia nak buku ni jadi buku yang ringkas, tak nak mengulang-ulang hadis yang sama banyak kali kecuali ada sebab. Ini juga yang dibuat oleh Bukhari, dan ini juga dibuat oleh Muslim dan imam-imam yang lain. Kalau boleh dia tak nak ulang, tapi ada sebab, maka barulah dia ulang hadis tersebut. Contohnya bab-bab fiqh yang banyak, hadis tu boleh masuk banyak bab, so dia ulang lah. Dan hadis yang tak perlu ulang, tak payah. Baik. Dan dia meringkaskan hadis yang panjang. Ini disebut sendiri bahawa dia akan ringkaskan hadis yang terlalu panjang supaya fokus tu dapat kepada penuntut ilmu, dapat fokus kepada di mana maksud yang kita nak hadis tu. Kalau dia panjang sangatlah. Okey. Dia berlainan dengan musnad, berlainan dengan kitab-kitab lain. Mungkin musnad dia, kalau kita baca musnad Imam Ahmad, ada hadis-hadis yang terlalu panjang, dia masukkan semua sebab dia nak kumpulkan rujukan mengikut periwayat, bukan mengikut hukum hakam. Dan kita tahu bahawa Abu Daud membahagikan buku dia mengikut bab fiqh. Inilah di antara kita akan bagi persamaan di antara buku Abu Daud dengan buku Sahih Bukhari, iaitu dia, dan juga Sahih Muslim, Sahih Bukhari, iaitu dia akan membahagikan mengikut bab fiqh dia, dan dia akan cuba memberikan apakah hasil daripada bab tersebut, daripada hadis tersebut, apakah hasil, apakah hukum dia. Dan juga kita lihat di sini dia bahagikan mengikut kitab dan bab. So kitab ni maksudnya satu bab yang besar, dan bab yang kecil tu di bawah tu. So ada lebih kurang ada 36 kitab dalam tu.
Sebab tu kita tengok Abu Daud kata bahawa dia namakan sunan ini Al-Kutub. Jadi siapa tengok kutub ini, maksudnya buku-buku ini, sebenarnya satu buku je. Maksudnya ialah kitab-kitab tu. Kitab Taharah, kitab apa semua dia bahagikan. So 36, dan bab ni ialah 1889 dan jumlah hadisnya ialah 4800 mengikut Abu Daud sendiri, dan kalau kita lihat dalam cetakan sekarang ialah 5000 lebih. So itu cerita dia. Dan persamaan dengan Bukhari ialah dari segi fiqh, dari segi penghuraian fiqh dikeluarkan, dan juga dari segi memberikan maksud perkataan yang ganjil yang jarang ditemui. So ini antara persamaan dia dengan Imam Al-Bukhari. Bila mana ada perkataan yang agak jarang ditemui dalam buku-buku yang masyhur, jarang digunakan dalam masyarakat, dia akan sebutkan maksud. Sebab tu dia juga dianggap sebagai imam dalam bahasa, kan. Jadi imam ni dia package. Dia cuma terkenal dalam bidang hadis, tapi dia package dalam semua bidang. Kita okey. Jadi dia juga membezakan lafaz-lafaz syekh dia. Maksudnya ini sama dengan Imam Muslim. Ini style dia sama dengan Imam Muslim, iaitu maksudnya begini. Bila guru dia cakap haddatsana, contoh, guru lain pula cakap akhbarana, hadis yang sama, dia akan sebut guru ni kata haddatsana, guru ni kata akhbarana. Sedangkan dalam segi ulama hadis sama je, tapi dia nak betul-betul pasti bahawa guru aku ni cakap haddatsana, itu dia haddatsana, dan guru ni pula kata akhbarana. Ini style Imam Muslim juga begitu. Dia suka bezakan. Walaupun hadis tu kita kata benda teknikal tu, tapi dia nak kekalkan, nak rekodkan dengan tepat. Dan ada ulama lain yang tak kisah, dia sebut je. Okey. Ini antara ketelitian Abu Daud, dan amat penting kerana ini satu rekod untuk sanad, untuk membezakan sanad. Dan dia juga membezakan periwayat. Maksud kalau periwayat tu dia tak macam Allah, tak macam Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari kadang-kadang dia sebut periwayat tu dengan nama ringkas. Kita nak cari pula siapa dia ni. Tapi Abu Daud dia membantu kita. Dia sebut nama periwayat, kalau nama dia sama dekat-dekat lebih kurang, dia akan bezakan. So ini style Imam Muslim, dia akan sebut penuh. So ini perbezaan dia lah. Wallahualam, mungkin sebab Imam Bukhari dia menulis buku tu untuk zaman dia, untuk murid dia, so dia tak perlukan sangat. Sampai sekarang dia ada ulama boleh bincang siapa dia ni, rawi ni rawi yang mana, ada kekeliruan kan, tapi semuanya okey lah, maksudnya dari segi nama tu. Kemudian dia juga terlalu detail sampai ke tahap dia akan sebutkan benda-benda yang mungkin orang kata apa, orang lain tak sebut lah, kan. Contoh gini, dia pernah riwayat satu hadis, okey, kemudian tengah-tengah riwayat tu mungkin dia keluar, okey, dan dia tak dengar. So dia sebut hadis ni begini, dan selepas tu aku tak dengar. Dia macam tu sekali, kan. Wa kalimatun lam asma'ha, ada satu kalimah aku tak dengar. Tak dengar ni mungkin dia keluar ataupun mungkin tak jelas, wallahu a'lam. Tapi dia tulis hadis ni sampai dia pasti dan tak pasti, dia buat tu, aku tak dengar benda ni, aku tak pasti. Ini satu ketelitian, amanah, dan satu benda yang kita dapat faham, bermakna. Kalau kita nak kaitkan dengan apa yang dia tulis, makna dia pastilah. Itu cerita dia, kan. Yang dia tak pasti dia tulis, dia tak dapat. Kemudian satu lagi, kadang-kadang dia tulis hadis tu, dia dengar, dan sampai satu tempat dia tak pasti, dia tanya orang lain, dia beritahu. Dan hadis ni, dan bahagian ni aku tanya orang ni, aku dapatkan kepastian balik. Mana kita ramai kan, kat majlis hadis tu ramai orang, kadang kita tak dengar. Lepas habis kita tanya orang yang mungkin dekat dengan syekh tu, dekat guru kita ni, dia kata apa tadi? Tulis. Dia tulis, aku ambil ni daripada orang ni, aku cek balik. Dia tulis, dia cerita. Maknanya dia buat laporan lengkap, kan, apa yang berlaku. Dan satu lagi, ni cerita ni mungkin lawak, mungkin sedih, tak tahulah nak cakap. Ada seorang rawi, guru dia ni, guru ni susah nak terima murid. Okey, dia ada banyak penapisan. Memang muhadis zaman awal dia panggil dia pelik sikit. Muhadis zaman awal, guru pada Abu Daud, guru pada Bukhari zaman awal tu, dia memang ada style sikit, ada moody sikit, kan. Kadang-kadang dia dengar, dia nak 3 orang aja masuk, kan. Lepas tu dia baca 3 hadis je, kan. Lebih dia tak mau. Dan ada setengah tu dia masuk ramai, dia baca hadis, dia tengok ada seorang tu leka je, dia bangun masuk bilik. Sebab dia selalunya dia baca hadis kat rumah, ataupun dekat pintu rumah, ataupun dekat luar, ataupun dekat masjid. So bila contoh dekat rumah, dekat pintu tu, murid-murid hadis mai tunggu kat pintu, dia pun keluar lah bawa hadis.
Dia kadang-kadang dia bawa, kadang dia letak buku dekat dalam, dia hafal. Dia bacalah satu hadis, dua hadis, tiga hadis. Lepas tu dia tengok ada seorang tu leka. Tu dia bangun terus. Dia pangai. Dia nak macam mana? Tiba-tiba saya bangun. Itu mana ada orang duduk tidur. Jadi baik. Jadi Abu Daud ni satu hari dia pergi dengan seorang rawi ni, saya tak ingat nama dia. Rawi ni terlalu ketat dan Abu Daud antara orang yang tak berjaya masuk untuk ambil hadis. So Abu Daud dengar daripada dinding, daripada luar. Dia pergi dengar tanpa disedari oleh guru tu. Dan dia tulis dalam buku dia, hadis ni aku dapat, orang lain baca dan aku dengar. Maksud dia tulis. Dia bagi, dia tak kata aku ambil pada guru ni, tak. Sebab dia tak ambil, tapi dia dengar, dia pasti ni guru tu, ni murid tu aku dengar. Zaman tu dia sembunyi dengar. Dan dia catat, quri'a alaihi wa ana syahid. Dibaca hadis tu di depan dia dan aku menjadi saksi. So bukan dia tak kena haddatsana, beritahu kepada aku. Itu ketelitian dia. Kan? Ini kisah ni mengingatkan saya kepada Imam Daruqutni pula. Imam Daruqutni dia kecil sangat. Dia kecil sangat masa dia mula baca hadis tu. Sampai dia dihalang masuk dalam beberapa majlis ilmu, dia menangis kat luar. Dia kecil. Lepas tu hang budak kecil pergi tang lain. Ni hang main mana ni kan? Sebab tu kita kadang memandang rendah kepada dia kan. Tiba-tiba dia jadi imam kan. Dan dia juga memberikan juga maklumat tentang fiqh daripada imam-imam yang terdahulu. Maksud dia juga masukkan, tapi taklah sebanyak Tirmizi, kita akan tengok nanti. Dan ada banyak lagi benda-benda yang penting yang dia masukkan. Seperti contohnya dia pernah jumpa buah limau besar. Dia cerita dia buah limau tu besar sampai potong betul tak atas. Dia cerita tak basah-basah. So mungkin dia terlintas nak cerita kot kan. Aku teringat tu lah. So, ada dalam Sunan Abu Daud, ada cerita dia jumpa, dia pergi ada satu lagi kisah, iaitu dia cerita tentang apa tu, tasik ataupun kolam di zaman Nabi, yang mana sahabat pernah tanya tentang kolam ni, air dia bersih tak bersih semua. Saya rasa nama dia Bi'r Buda'ah. Kemudian Abu Daud pergi cari dan pergi ukur. Dia ukur air semua dalam, dia ukur semua. Tu panggil dia. Dia cerita ukuran dia lah begini-begini. Kan? Sebab memang lepas tu kolam tu hilang terus kan. Jadi mana dia berjaya menyelamatkan maklumat tu lah. Kan? So dia ni over sikit. Dia memang ajaib sikit. Okey. Dan yang paling penting sekarang ni ialah sebab ni beri peluang pada Ustaz Sokri, kita pergi pada fokus yang paling penting ialah bagaimana kedudukan hadis dalam buku dia. Ini yang paling penting. Ini kadang-kadang menjadi tumpuan sampai lupa benda lain, iaitu hadis dalam kitab Abu Daud ni sahih ke tidak. Ini soalan yang paling penting di kalangan sebahagiannya. Ya, okey. Pertama kita beritahu bahawa Abu Daud tak pernah cakap bahawa dia nak kumpulkan hadis sahih semuanya. Okey. Tapi dia pernah cakap, apa yang dia cakap ialah apa? Dia nak kumpulkan hadis tentang hukum hakam yang masyhur. Itu disebut jelas. Hadis yang popular, yang masyhur, bukan maksud popular saja, tapi sanad dia itu dikenali, diketahui. Bukan hadis yang gharib. Sebab hadis gharib yang sanad ni kadang-kadang tak banyak ataupun tak dikenali ni, kebanyakannya dhaif. Sebab tu Abu Daud kata aku kumpulkan hadis yang masyhur. So ni paling penting. Dan dia juga nak kumpulkan hadis yang digunakan sebagai hujah oleh ahli fiqh. So dia tak nak kumpul lebih kurang hadis mana-mana datang, tak. Dia nak kumpulkan hadis. Ini paling penting sebab menjadi rujukan kepada ahli fiqh. Sebab kita kena ingat ahli fiqh tak semestinya guna hadis sahih sahaja. Dia juga guna hadis yang hasan, hadis yang dhaif untuk mendapatkan hukum. Dan dia akan sebutkan hadis, dia kata dia akan sebutkan hadis ni yang mana yang sahih dulu. Okey, dia akan kumpulkan. Dan kalau ada yang terlalu dhaif, dia akan jelaskan. Maksudnya sekarang ni Abu Daud memberikan satu gambaran kepada kita bahawa ada hadis-hadis dalam buku aku ni, ada yang sahih, ada yang tidak. Dan yang tak sahih tu pula ada kategori dia. Kalau teruk sangat aku beritahu. Itu maksud dia. Tetapi pula ada juga yang dia tak beritahu. So kita akan tengok lepas ni. Ini yang pening ni. Ini yang orang tak mau baca ni. Kan? Terjemahan pun sikit je. Satu je apa. Dan ada satu lagi, satu kata-kata yang menjadi tumpuan semua penuntut ilmu hadis ialah hadis yang Abu Daud tak komen apa-apa. Dia panggil hadis yang Abu Daud diam, sukut diam. Sebab dia kata dalam buku dalam jawapan kepada ahli Mekah tadi, hadis yang aku tak komen, hadis yang aku diamkan itu, ia adalah soleh. Soleh ni kalau kita terjemah, dia macam
boleh digunakan. Macam tu. Okey, itu yang menjadi fokus ulama dulu sampai sekarang. Apa maksud Abu Daud hadis yang dia tak komen adalah soleh. Ya. Dia tak ada sahih, dia soleh. Okey. Di sini ulama bincang, ulama terbagi kepada dua. Ada yang mengatakan bahawa Abu Daud tak komen ni soleh ni maksudnya boleh digunakan sebagai hujah. Satu pandangan. Boleh digunakan sebagai hujah. Sahih lah. Dan ada satu pandangan yang mengatakan bahawa bukan soleh maksudnya sahih, tapi soleh maksudnya digunakan sebagai penguat dan juga mungkin ia sahih bila dikuatkan balik. Sebabnya apa? Sebab bila dia ambil hadis tu dan dia letakkan sebagai hadis yang bermasalah, dia akan sambil dia buat buku tu, dia akan tunggu kalau ada riwayat lain yang ditemui untuk menguatkan. So ini dipanggil KIV. Betul tak? Itulah. Itu. Kemudian kadang-kadang hadis tu digunakan oleh ahli fiqh walaupun dia dhaif. So dia letak situ juga, dia tak komen, dia tak ulas. Bermakna sekarang ni persoalan yang paling besar untuk kita faham dan ringkaskan ialah ada hadis dalam Sunan Abi Daud yang dia tak berikan ulasan dari segi kesahihan atau kedhaifan. Di sini ulama kata sebenarnya tak mesti ia sahih. Okey, style Abu Daud ialah dia akan biarkan hadis tersebut tanpa ulasan kerana banyak sebab. Bukan semata-mata kerana dia kata ini sahih, tapi memang ia digunakan sebagai hujah. Maksud soleh di situ ialah Abu Daud kata, seolah dia kata hadis yang aku tak ulas ni boleh digunakan, boleh difikirkan, boleh dibuatkan sebagai kajian. Maksudnya bukan maksud hadis yang aku tak sebut confirm sahih, tak, bukan. Itu bukan maksud Abu Daud. Sebab tu ada setengah ulama yang salah faham. Dia kata Abu Daud ni cuai sebab dia diam tak ulas hadis yang dhaif, seolah-olah dia tak tahu. Imam ni tak tahu, betul makmum lagi teruk kita kan. Okey, pengkelasan hadis dalam buku ni menurut Imam Az-Zahabi contohnya, separuh hadis dalam Sunan Abi Daud ada dalam Bukhari dan Muslim. Ada asalnya daripada Bukhari. Maksud separuh hari memang power lah. Dan sebahagian hadis yang tak diulas itu kadang-kadang sememangnya sahih dan kadang-kadangnya dhaif. Kenapa dia tak ulas? Saya nak akhiri dengan bagaimana ulama hadis memandang bersangka baik terhadap Abu Daud sebagai imam. Sebagai contoh, kita ambil Ibnu Hajar Asqalani, ulama yang terkenal 852 Hijrah, yang meninggal 852 Hijrah, yang terkenal dengan Fathul Bari dan sebagainya. Okey, Imam Ibnu Hajar Asqalani dia pernah nyatakan bahawa ada sebab kenapa Abu Daud tidak ulas hadis tersebut walaupun hadis itu dhaif. Sekarang fokus kita ialah hadis ini dhaif. Pada Ibnu Hajar, pada Zahabi, pada mana-mana penuntut ilmu hadis, dia akan temui hadis ni dhaif. Dia kaji tengok, ni dhaif ni. Kenapa Abu Daud tak komen? Okey. Pertama ni ialah Ibnu Hajar jawab antara sebabnya ialah dia tak komen sebab hadis tu bukanlah terlalu dhaif. So dia tak komen. Kan dia dah beritahu yang terlalu dhaif aku akan ulas. So tak salah lah. Memang dia tak salah dari segi manhaj dia. Yang kedua, ditemui juga hadis yang mana dalam riwayat seorang murid dia ulas, riwayat satu lagi dia tak ulas. Inilah yang terbalik kepada perbezaan manuskrip atau perbezaan murid tadi. Contohnya satu hadis, saya baca hadis tersebut, khairukumul mudafi'un an ashiratihi ma lam ya'tham. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mempertahankan keluarganya selagi mana tidak berdosa. So hari ini mempertahankan keluarga, mempertahankan bangsa dan sebagainya, daripada Suraqah bin Malik. Riwayat ni dalam riwayat Ibnu al-Abd dan dalam riwayat Al-Lu'lu'i, salah seorang murid dia Al-Lu'lu'i yang terkenal, yang dicetak sekarang ni, tak ada ulasan. Sebut hadis, diam. Okey. Sedangkan dalam sanad dia, dan hadis ni memang hadis yang ada ulama kata tahap dhaif jiddan, sangat dhaif, dan tahap palsu pun ada ulama cakap palsu. Lafaz tu. Tapi dalam riwayat Ibnu al-Abd, murid seorang lagi, dia sebut bahawa Ayyub ibn Suwaid dhaif. Dia sebut bahawa dalam sanad ni ada seorang rawi nama dia Ayyub ibn Suwaid, dia ni dhaif. So sekarang ni kita kena hati-hati untuk menyatakan dia diam ke dia tak diam. Kan? Maksudnya kita kena pastikan dulu. Maksud step dia ialah pertama kita pastikan dulu ada tak dalam riwayat yang lain, dalam manuskrip yang lain Abu Daud beri ulasan. Yang kedua, kalau dia tak beri ulasan, ada tak sebab-sebab yang lain. Dan di antara sebab yang lain ialah ini menarik untuk saya sebutkan. Ibnu Hajar kata kadang-kadang sebab dia tak komen itu ialah sebab dia lupa.
Bukan dia tak tahu, ini penting. Bukan dia tak tahu, dia lupa. Manusia ni lupa. Imam pun dia akan lupa. Mungkin dia nak komen tapi dia lupa. Bukan maksud dia tak tahu. Sebab tak mungkin dia tak tahu. Kalau mana kita pun boleh tahu hadis dhaif, dia tak tahu. Jadi siapa ni? Kita siapa? Maksudnya seorang penuntut ilmu hadis yang baru belajar tahun 1, pergi cek sanad tu, dah pergi cari semua ikut komputer benda dah. Dia jumpa sanad ni ada 2-3 orang dhaif. Abu Daud tak komen. Abu Daud tak tahu, kita boleh tahu. Guna komputer. Guna Martabah Syamilah. Contoh, Abu Daud imam dalam otak dia. Dia tahu sangat, dia terlupa nak ulas. Dia terleka untuk ulas. Tapi bukan dia tak tahu. Ini amat penting. Saya nak, kalau tak dapat alih, dapat ni pun jadi lah. Hari ni kalau tak dapat alih, ingat ni pun jadi lah. Kan? Mana-mana imam yang terkenal macam Abu Daud, dia tak ulas hadis yang dhaif. Jangan kata dia tak tahu. Mungkin dia terlupa. Dan mungkin juga dia ulas tapi tak sampai kepada kita riwayat tersebut, naskah tu. Tapi kita kena banyak bersangka baik. Ibnu Hajar jelaskan, Imam Nawawi pun sama, jelaskan kepada kita kena bersangka baik. Dan satu lagi sebab yang terakhir, sebab dia tak ulas, ialah kadang-kadang sebab hadis tu terlalu jelas kedaifannya. Dah nampak sangat teruk, nak abang apa lagi? Dia bagi hadis tu dan murid tahu, hadis ni, contoh gitulah kan. Dia bagi tahu, orang betul dah, tak ada ulas. Maksud gitulah. Dia bagi hadis, dia bagi tahu sanad, dia bagi tahu hadis, semua tahu dhaif. Dia nak ulas apa? Sebab tu kadang-kadang terlalu jelas kedaifan pun imam-imam tak ulas. Jangan sekali-kali kita kata, ish, apa ni nampak sangat dhaif pun tak komen. Ada pula dalam kitab dia, tak. Okey, kita kena bersangka baik. Bukan kerana kita ni baik, tapi kerana dia tu imam. Kita ni bukan, memanglah kita suka sangka buruk kan, tapi dalam bab ni dia imam. Okey. Baik. Dan saya rasa itu saja saya nak sebutkan. Jadi apa yang kita sikap kita terhadap Sunan Abu Daud ialah kita kena kenal bahawa ini sumber rujukan yang amat penting dalam fiqh dan hadis, disusun dengan begitu rupa dengan pelbagai faedah dan manfaat. Amat baiklah bagi yang tahu untuk baca satu persatu dapat manfaat dia. Ada terjemah pun ada terjemahan dia. Semua saya rasa terjemahan dia mungkin terjemahan ringkasan Abu Daud. Okey. Dan dari segi susunannya, dari segi komentarnya amat penting untuk kita gabungkan perbezaan manuskrip. Itu bagi penuntut ilmu yang lebih khusus. Dan kita kena ingat bahawa tujuan dia tulis ini ialah untuk memberikan maklumat tentang fiqh. So mana kitab Sunan ni kegunaannya amat besar. Sebab tu tak heranlah Abu Daud memujinya, Imam Ahmad memujinya, dan imam-imam sebelah memujinya, mengatakan bahawa ini kitab yang amat penting untuk mujtahid fiqh. Itu penting kan. So kalau kita sebagai penuntut ilmu biasa nak gunakan buku ni boleh, tapi dengan syarat pertama kita pastikan bahawa hadis tersebut di mana kedudukan asalnya. Contohnya kita jumpa satu hadis, dalam tu hadis tu ada dalam Bukhari Muslim. Okey, settle lah. Okey, kita dah kata tadi bahawa Az-Zahabi kata separuh hadisnya adalah daripada Bukhari Muslim. Maknanya asalnya dan ada dalam Bukhari Muslim. Separuh lagi kita kena cek sahih ataupun dhaif berdasarkan kita buat perbandingan dengan pandangan ulama yang terdahulu. Dan jangan sekali-kali kita abaikan pandangan Abu Daud sendiri. Sebab tu Abu Daud pernah sebut satu hadis yang cukup menarik. Saya akhiri pembentangan ni, dua kali nak akhiri tak habis lagi. Iaitu ada satu hadis yang sanadnya zahirnya kelihatan sahih. Okay, ini nak tunjuk kehebatan dia. Jelas hadis tu. Cerita pasal Nabi bila nak masuk tandas, dia buang cincin dia letak tepi. Okey, hadis tu. Hadis tu kalau seorang penuntut ilmu ambil hadis tu, tengok sanad dia, keluarkan nama periwayat dia, cek semua, kata siqah, semua sahih. Tapi Abu Daud kata ini hadis mungkar. Dhaif itu tersembunyi dan dia jelaskan bahawa hadis ini tidak sahih. Ya. Itu kehebatan Abu Daud. So jangan kita abaikan. Dan Abu Daud juga ada pandangan dia dalam periwayat, jarh ta'dil, periwayat yang siqah dan dhaif itu kita kena ambil. Sebab dia ni adalah yang terkenal dan cukuplah dengan pujian Imam Ahmad, dengan pujian orang lain terhadap beliau. Tapi kita kena hati-hati. So penggunaan buku dia mesti berdasarkan langkah yang betul, berhati-hati. Dan tak ada masalah kalau nak baca, contoh jadikan bahan bacaan. Tetapi kalau boleh kita tanya pandangan orang yang tahu hadis ni macam mana. Kadang-kadang setengah-setengah buku cetakan dia sebut hadis ni asal daripada Bukhari Muslim dia sebut, tapi setengah tak sebut. Jadi kita kena hati-hati. So kita kena jadikan bahan bacaan, terutama pelajar-pelajar yang menuntut atau penuntut ilmu dalam bidang ilmu Islam, dia kena jadikan bahan bacaan. Dan bagi yang biasa yang tak ada buat kajian,
Dia juga boleh baca sebab dalam tu ada hadis-hadis yang juga bersifat hukum, bukan hukum seperti ganjaran dosa, pahala, syurga, neraka, soal ibadah, semua ada juga dalam tu. Dan saya yakin kalau kita baca buku ni, kita akan dapat faedah yang kita tak pernah sangka. Sebab tu cara terbaik ialah kita baca buku tu dengan panduan, maksud dengan orang yang boleh pandu kita ataupun dengan panduan kita sendiri, barulah kita faham keperluan kita untuk buku. Sebut saya akhiri tu pemandangan ni sebab saya nak bagi Ustaz Syauqi. Okey, Sunan Ibnu Majah. Saya rasa kalau soalan apa semua terlintas di hati, semua masalah semua, kita akan jawab dalam bahagian soal jawab bersama Ustaz Anuruddin yang mana dia tak sampai lagi. So saya boleh puji dia sikit lah. Nanti puji depan-depan takut dia riak lah kan. Macam-macam lah sangka buruk. Dia tak riak pun kan. Tapi saya nak beritahu dia, Ustaz Anuruddin ni seorang yang guru saya. Bukan sekadar sahabat, tapi guru saya. Dan dari segi bahasa mantap, dari segi hadis dah lama. Cuma dia ni orang yang terlalu menyendiri. Dia tak nak terdedah kan. Jadi mana kita hari ni kita beruntung lah dapat, insya-Allah dia sampai, dia akan bentangkan, dan insya-Allah saudara akan dapat banyak manfaat daripada dia, dan lepas tu mungkin dia akan kembali bersembunyi. Ya. Sekian saya suruh Ustaz Syauqi.